ketentuan dan hukum dia kalau kita memulakan majlis dengan membaca Al-Fatihah? Tak. Itu Dr. Rizami kena jawab. Dia bahagiannya. Okey. Buka majlis dengan Fatihah. Pertama sekali kita kena tahu Fatihah ni memang satu surah yang penting dalam Islam. Bahkan dipanggil Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Bahkan tidak sah salat melainkan dengan membaca Fatihah. Bagi orang yang salat bersendirian dan orang yang menjadi imam. Manakala bagi orang yang menjadi makmum, seperti mana yang kita tahu ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mewajibkan dan ada yang tidak. Kita tidak menafi kepentingan surah Fatihah. Itu yang pertama dulu, kena tahu. Yang kedua, memulakan majlis. Majlis ni memang ada lah di zaman Nabi SAW, memang ada. Nabi bermajlis dengan sahabat-sahabat dia, Nabi duduk bersama dengan sahabat-sahabat dia. Tetapi di sana tidak ada riwayat yang jelas. Sekadar kajian saya, tidak ada riwayat yang jelas Nabi SAW memulakan majlis dengan membaca surah-surah yang tertentu, melainkan untuk orang kata apa, beristishhad. Maksudnya Nabi SAW kalau baca mana-mana ayat dalam Quran sekadar untuk mengambil manfaat daripada ayat tu dari sudut tafsirnya, dari sudut faedahnya. Tetapi untuk memulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah itu saya tidak menjumpai mana-mana asalnya. Sekadar kajian saya lah. Tetapi kalau kita nak tutup majlis, tak tutup majlis dengan tasbih kafarah, itu memang ada riwayatnya. Sebab itu biasanya tutup majlis kita akan kata kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah ataupun kafaratul majlis. Yang tu memang ada. Tetapi yang Fatihah saya tak jumpa lah. Datuk kalau Datuk jumpa saya tak tahu. Mungkin Datuk pernah jumpa. Tapi saya memang tidak pernah menjumpainya. Kenapa? Kerana dalam agama ini bila kita nak melakukan sesuatu yang bersifat bentuknya tu spesifik. Bentuknya spesifik dan kita lakukan secara berulang-ulang dengan kita ada anggapan bentuk tu mempunyai satu kaifiat ataupun satu kita panggil apa? Khasais ataupun satu kelebihan spesifik, maka kita memerlukan dalil yang spesifik. Kalau tak dia akan masuk dalam bab bid'ah idhafiyah. Contoh kita bincang sebelum pagi tadi baru bincang Jabatan Mufti Negeri Perak mengatakan tidak ada salat tahiyatul masjid di surau walaupun surau tu diri Jumaat. Saya ada bagi komentar pagi tadi. Kebetulan tak ada buat apa pagi tadi. Sementara nak datang rumah Datuk tadi, saya perincikan lagi. Saya kata kalau surau tu tanahnya wakaf memang untuk solat, maka dia mengambil hukum masjid, boleh tahiyatul masjid. Tapi kenapa bagi surau-surau yang bukan bersifat wakaf, contohnya macam surau di petrol station, surau di hypermarket, surau-surau yang bersifat sementara ni, kenapa tak boleh tahiyatul masjid? Bukankah solat tu benda bagus? Tapi kerana kita pegang pada disiplin yang sama, iaitu ibadat yang nak dilakukan dengan bentuk yang khusus, dengan berterusan, maka kita memerlukan dalil yang spesifik. Jadi kalau ada dalilnya yang jelas menunjukkan bacaan itu ada, maka kita ala ra'si wal ain lah kata orang Arab, kita terima dan kita akur, kita patuh. Kalau tak, maka kita tak setujulah. Contoh yang lain, Al-Imamul Khattabi, dia ada sebutkan tentang satu perkara, iaitu ada hadis Nabi SAW melarang perbuatan, kalau ikut lafaz hadis tu, nahan Nabi SAW anil halqi fil masjid qabla al-jumu'ah. Dia baca halqi. Nabi SAW melarang halq sebelum salat Jumaat di dalam masjid. Jadi dia pun amalkanlah. Dia amalkan halq. Dia tak bercukur lah sebelum Jumaat. Pada hari Jumaat tu kalau sebelum datang solat Jumaat dia tak cukur. Sebenarnya bukan halq, sebenarnya hilaq. Nabi melarang buat bulatan dalam masjid sebelum solat kerana mengganggu orang nak duduk di saf awal tu, di saf depan. Jadi bila dia tahu saja benda tu kan, bila perawi tu tahu benda tu salah dari sudut bacaan dia silap baris, maka dia terus meninggalkan perbuatan tu. Salah ke kita tak bercukur pada hari Jumaat? Kalau ikut tak bercukur ke nak bercukur ke, benda tu adalah satu benda yang ada keluasan dalam agama. Tapi bila kita buat tu dengan alasan ada kepercayaan
agama di situ, maka perlu datang disiplin tu balik. Iaitu disiplin mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil, masa kita tak boleh nak anggap benda tu spesifik. Saya bagi contoh yang lain untuk mudah faham. Salat qabliyah subuh 2 rakaat. Apa bacaan yang disunatkan pada qabliyah subuh? Rakaat pertama baca surah apa? Ya, rakaat pertama baca Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Fatihah dan Al-Ikhlas. Jadi kalau orang tanya kita, apa surah yang sunat dibaca ketika mana salat qabliyah subuh? Kita kata surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kenapa kita boleh sebut begitu? Kerana ada hadis yang spesifik yang menyebutkan memang Nabi baca surah tu. Sama macam salat raya. Salat raya rakaat pertama baca suratul A'la, surah kedua rakaat kedua baca surah Al-Ghashiyah. Kenapa kita sebut begitu? Kerana ada hadis sebut begitu. Tapi kalau orang kata, saya solat duha ni saya nak baca surah spesifik sekian-sekian. Kita kata nak baca surah apa pun tak apa. Tapi bila dia spesifikkan mesti surah ni dan surah ni, kena bawa mari dalil yang spesifik. Dia tak boleh kata baca surah salah ke? Memang baca surah tak salah. Tapi surah yang sunat dibaca pada solat secara umum adalah keseluruhan surah dalam Quran. Bila you nak spesifikkan satu surah, maka you kena bawa dalil yang spesifik. Kalau tak, you tak boleh kata baca surah ini secara spesifik adalah sunat. Boleh faham Boleh faham? Ke confused? Dr. Muaz macam confused? Oh, dia tengok orang belakang. Ingat tengok saya. Okey. Boleh faham kan? Itu disiplin. Kalau tak, dia akan masuk dalam bab bid'ah idhafiyah. Maksudnya kita menambah sesuatu bentuk, asalnya memang ada ibadat tu, tapi bentuk tu kita pergi tambah. Bentuk tu yang perlu ada dalil spesifik. Kalau tak, dia akan jadi bid'ah idhafiyah. Kalau berkeras untuk meneruskan Al-Fatihah tu, dia jadi hukum juga. Ya, dia akan jadi bid'ah idhafiyah lah. Kecuali kalau ada dalil lah. Kalau ada dalil, saya pun nak belajar jugalah bab dalil ni. Kalau ada, kalau jumpa. Membuka majlis dengan surah Al-Fatihah. Bid'ah idhafiyah. Maksudnya dia tak ada asal lah. Dia tidak ada asal dalam agama. Dengan bentuk tu, satgi orang salah faham. Dia kata macam, tengok Rora, baca Fatihah tak boleh. Bukan baca Fatihah tak boleh. Anggapan tu, anggapan itu adalah sebahagian daripada tuntutan agama tu tak ada. Boleh? Allahu a'lam.